Okey, kalau kita lihat hari ini juga ada yang mewar-warkan mengenai no Anwar no DAP. Saya melihat ada satu pandangan daripada Profesor Agus Yusof menyatakan bahawa membayangkan bahawa UMNO itu perlu terbuka dalam perkara ini dalam menawarkan kerjasama baru supaya ianya dilihat relevan dan tidak perlu menjadikan no Anwar dan no DAP itu sebagai satu irama kebencian dan perkauman yang mana yang dilaungkan selama ini. Apa pandangan Datuk dalam hal ini? Itu keputusan yang dibuat oleh parti no Anwar, no DAP. Tetapi tidak semuanya keputusan itu kadang-kadang betul. Saya rasalah pandangan saya. Sebagai parti, kita tak boleh mengikat diri kita dengan no Anwar, no DAP. Kita tak nak lah. Seperti mana kenyataan Datuk Seri Presiden hari ini, dia tak nak kerjasama dengan Anwar dan juga Pakatan Harapan, seperti mana yang diwawarkan oleh rakan-rakan kita dalam UMNO itu sendiri, yang katakan dah ada perbincangan lintong bagi tahu, orang DAP bagi tahu juga daripada Amanah juga memberi pandangan. Memberi pandangan. Mereka ini kawan UMNO ke? Yang kita orang UMNO nak mempercayai ahli Parlimen DAP ni yang mengatakan UMNO, pemimpin UMNO sudah ada perbincangan dengan pucuk pimpinan. Saya heran. Kenapa kita boleh mempercayai musuh kita? Ataupun apakah kita hendak menjadi musuh kepada UMNO? Ini yang saya lihat hari ini. PKR kata kita nak kerjasama dengan UMNO. Okey, tidak masalah. Tapi UMNO tidak pernah pun menjawab bahawa kita menyambut tangan 10 menerima PKR. Tak. Tidak ada seorang pun pemimpin kita yang membuat kenyataan sedemikian. Sama juga dengan PAN, Parti Amanah, yang menyuruh UMNO ini berubah untuk bekerjasama dengan Amanah. Sampai Ketua Pemuda UMNO Malaysia kata berkokok berdera istilah berderai. Berkokok berderai, ekor penuh dengan tai. Ini satu situasi bahawa UMNO tidak pernah pun kalau Ketua Pemuda UMNO Malaysia menafikan, kenapa masih lagi kita sebagai ahli parti mengatakan bahawa UMNO ni ada kerjasama, kita menuduh sama sendiri dan sebagainya. Sebab itulah saya nampak UMNO dikhianati. Dan saya rasa saudara, hari ini kesemua ahli parti-parti politik saya rasa ingin mematikan UMNO, pandangan saya. DAP buat kenyataan. Akhir sekali orang Melayu marah. UMNO tak ada apa-apa pun. PKR buat kenyataan. Akhir sekali orang politik dalam UMNO pun marah kepada UMNO. Kesemuanya ini adalah untuk membunuh UMNO. Inilah satu benda, situasi yang kita perlu lihat hari ini, yang perlu kita celik pandangan kita. Bahawa hari ini UMNO ditekan oleh keseluruhan parti. PAS mahu UMNO bekerjasama dengan Bersatu. Tapi dalam masa yang sama, PAS tak nak bekerjasama dengan Amanah. Situasi ini adalah sama. PAS dengan Amanah, UMNO dengan Bersatu adalah sama. Bahkan UMNO dengan Bersatu lebih teruk lagi. Bersatu bukan setakat berpecah dengan UMNO, bahkan mereka ini mencuri ahli politik, ahli parlimen UMNO, dan ahli parlimen UMNO yang dicuri ini hari ini bekerja untuk mematikan UMNO. Maka hati kita orang UMNO ni umpama ditusuk sembilu dalam suasana dengan PAS. Dengan Bersatu juga kita lihat bagaimana situasi yang ada hari ini, yang kita sebahagian besarnya adalah kerajaan Perikatan Nasional, saham yang paling besar.
Kalau dikira keseluruhannya 55. Ya. Tetapi sekarang ni tinggal 39. Ya. Kerana dicuri. Ya. Tetapi kita hari ini seperti tak ada apa-apa. Saya sebagai ketua UMNO bahagian perbincangan dalam membantu rakyat dan sebagainya tidak ada ambil kira. Tak ada. Dan sama juga dengan orang bawah. Mereka ini rasa mereka sebagai kerajaan tetapi mereka diperhambakan. Ya. Sebab itu saya kata UMNO ini dianiayai. Bagi saya bersatu juga menganiayai perpecahan dalam UMNO apabila ada Perikatan Nasional. Sebelum Perikatan Nasional, walaupun lagi 16 orang ahli parlimen, tetapi UMNO kukuh ketika Pakatan Harapan. Sebab kita berhadapan dengan musuh yang jelas, iaitu PKR, bersatu pada masa itu, dan juga Amanah serta DAP. Jadi kita kuat, rakyat menyokong kita. Tetapi apabila kerajaan bertukar, tiba-tiba UMNO menjadi sasaran. Seperti mana Datuk Seri Najib lah. Yang salah tu semua Datuk Seri Najib. Hari ini yang salah semuanya parti UMNO. UMNO tak nak menegakkan kuasa Islam. Kuasa Islam ini perlu kepada keikhlasan. Saudara, Islam mengajar kita ikhlas. Islam mengajar kita ini jujur. Tetapi dalam kita bersama, tiba-tiba kita mahu membunuh rakan kita. Kita tidak ada keikhlasan. So kalau kita lihat hari ini PAS ada 18. UMNO 55. Saya kena sebut 55 sebab kursi UMNO 55. Itu yang dimiliki pada itu yang dimiliki awal. Pada peringkat awal. Yang lagi itu jasadnya. Tetapi roh sebenarnya 55 itu adalah roh UMNO. Roh Barisan Nasional. Okey, Datuk. Kalau kita lihat apa yang dimainkan sentimen, mungkin saya boleh berkongsi dengan Datuk. Apabila saya melakukan posting di Facebook mengenai kerjasama tawaran yang diberikan oleh Amanah, oleh DAP, oleh PKR, yang menyatakan bahawa mereka sanggup bekerjasama dengan syarat tidak melibatkan individu-individu terbabit. Tapi secara hakikatnya, jawapan netizen di dalam Facebook saya sendiri melihat perkara ini satu perkara yang tidak relevan. Kalau orang putih kata nonsense, mengarut. Maksudnya di sini netizen itu faham bahawa percubaan ini adalah mungkin percubaan untuk merosakkan UMNO itu sendiri. Apa pandangan Datuk? Ya, sebenarnya tadi saya kata dah, sebenarnya hari ini politik hari ini nak mematikan UMNO. Nak supaya rakyat marah kepada UMNO. Apabila semua kena marah, maka akhir sekali politik baru akan timbul. Ya. Peluang kepada yang baru. Peluang kepada yang baru. Satu sistem, bukan satu sistem, satu pandangan politik yang mungkin idea baru mungkin akan berlaku. Sebab itulah berlaku. Semua nak kerjasama. DAP nak kerjasama. Maka orang Melayu marah kepada UMNO. Hancur UMNO. Dan itu jadi persoalan. Apa dosa UMNO? Apa dosa UMNO? Dan UMNO tidak pernah pun mengiyakan. Dan hari ini keluar kenyataan akhbar bahawa bukan setakat DAP, PKR pun Presiden kita beritahu tidak ada, tak nak kerjasama. Kita akan mengukuhkan parti kita, Parti Barisan Nasional, dan dalam pilihan raya dulu pun kita tak ada gabungan-gabungan dengan mereka ini, kita Barisan Nasional saja. Itu pun kita mampu berada sampai 79 kursi. 79 kursi dengan persepsi fitnah dan sebagainya. Akhir sekali kita sedemikian. Tapi hari ini baru-baru ini dah pulih kembali. Golongan muda dah mempercayai, golongan tua dah menyesali, ada kalangan dah sesal dengan apa yang berlaku. Tetapi desain politik dalam pemikiran ahli-ahli politik, dia nak menampakkan UMNO ini pergi ke depan mati, balik ke belakang pun mati. Ini yang dibuat oleh DAP. Ini yang dibuat oleh PKR. Dan ini juga dibuat oleh, maaflah saya cakap, Perikatan Nasional. Secara terancang. Secara terancang. UMNO terkepit
orang kata ataupun tersepit di tengah-tengah. Untuk menimbulkan kemarahan orang Melayu kepada UMNO. Sebab UMNO ini satu parti dan UMNO ini diwakili oleh pemimpin-pemimpin. Ada pemimpin setakat ketua bahagian, ada pemimpin yang menjadi menteri. Ya. Yang menjadi ahli parlimen. Maka suasana ini berkecelaru. Ya. Ini yang menimbulkan satu polemik yang sangat teruk. Ini polemik yang sangat teruk, dan kalau tidak ditangani dengan betul, UMNO akan hancur. Ya. Dan di sini rakyat tidak ada pilihan apabila UMNO hancur. Ya. Maka inilah yang dikehendaki oleh parti-parti yang bersaing dengan UMNO. Ya. Saya suka pada pendapat ini kerana dilihat bahawa kerjasama tawaran yang diberikan oleh mereka ini adalah sebagai satu perangkap untuk menimbulkan lagi kebencian orang Melayu itu sendiri kepada UMNO itu secara total. Betul tak? Betul. Selepas pada PRU yang 14 baru ini, 5-6 bulan, setahun lepas pada tu, kita nampak bahawa rakyat ni sudah berubah. Ya. Rakyat sudah berubah. DAP pun nampak dah ke belakang dengan resis dan sebagainya. Akhir sekali mereka gagal. Mereka kecundang, PH kecundang, timbul PN. Bila timbul PN, mereka buat sesuatu. Seperti mana yang saudara kata tadi, tak nak individu-individu kalau nak kerjasama. Kita nak ke individu yang ada dalam amanah? Kita nak ke Lee Guan Eng yang lebih kluster daripada kluster mahkamah? Ya. Kita nak ke pemimpin-pemimpin daripada Baik Bersatu sendiri, seperti Azmi Ali, sorry saya cakap, kita nak ke? UMNO sekarang tak nak. Kita sekarang ini kita memikirkan apa pendapat akar umbi. Kalau nak harapkan kepimpinan pemimpin-pemimpin, terbukti ramai pemimpin yang tak boleh dipercayai. Lari, ada yang tak lari pun buat huru-hara dalam parti dan sebagainya. Jadi saya rasa kita balik pada akar umbi, dan akar umbi telah menyatakan bahawa dia telah membuat pendirian No Bersatu. 128 bahagian dengan perwakilan hampir ada bahagian, kalau bahagian saya 1053 perwakilan. Satu bahagian 1053 perwakilan. Membuat usul supaya tak nak dengan bersatu. Kalau kita lihat kenyataan perhubungan UMNO negeri Kelantan pada hari ini, 4 perkara utama yang diterangkan, itu mengenai kerjasama di antara PAS dan juga PBBM ini. PAS perlu memilih atau menentukan di mana kerjasama itu berlaku, dan juga menyatakan kesetiaan UMNO Kelantan dalam institusi presiden itu sendiri. Dan sehingga yang terakhir yang saya mungkin saya boleh bertanya kepada Datuk mengenai pendirian UMNO Ketereh itu sendiri yang dilihat bersendirian dalam isu ini. Mungkin Datuk boleh huraikan. Ya, macam ni. Kita dengan PAS ni kita sayang sangat. Ya. Selepas pada kita bermusuh sekian lama, Allah Subhanahu Wa Taala bagi keruntuhan kepada kedua-dua je sekali. Ya. UMNO runtuh, PAS pun runtuh. Kalau kita tengok di Pantai Barat, di Selangor, di Perak, semua calon-calon Parlimen PAS jatuh. Ya. Dan calon amanah yang menang. Jadi hasil daripada situasi sedemikian, lahirlah satu keinsafan, saya rasalah, daripada kalangan pemimpin PAS dan juga UMNO ketika itu. Tambahan pula datangnya ISET, maka tidak ada benda lain, maka kita bergabung. Hasil pergabungan ini kita wujudkan muafakat nasional, perpaduan ummah, dan kita umpama sehidup semati. Apa saja kita nak putuskan biar bersama, dan apa yang berlaku yang lepas-lepas, soal kafir mengafir, UMNO boleh maafkan demi untuk penyatuan Islam tu dalam negara kita sendiri. Sama juga dengan PAS.
apa yang dibuat satu ketika dulu ketika PAS menjadi kerajaan, ditidakkan kepada kerajaan PAS oleh kerajaan pusat, masing-masing menangis. Di PWTC pada 14 hari bulan 9 menangis di siang hari lah, pasal hari itu buat himpunan pada siang hari. Tapi apabila datanya Perikatan Nasional, entahlah, sedihlah juga kita. Apa yang kita idam-idamkan di kampung yang berpecah dapat disatukan akhir sekali, ianya tak ke mana. PAS membuat keputusan bersama dengan Perikatan Nasional. Jadi dalam Perikatan Nasional, PAS bukan tak tahu kita dengan bersatu, kita hanya menyokong pembentukan kerajaan untuk rakyat, tetapi taklah kita rasa sampai dipolitikkan sampai sedemikian rupa. Maka suasana di antara UMNO dengan PAS nampak ada kedinginan, terutamanya di peringkat akar umbi, sampai kepada pucuk pimpinan dan sebagainya. Jadi PAS kena buat satu keputusan lah dalam soal ini. PAS tak boleh naik dua rakit. Sebab itulah kenyataan Badan Perhubungan UMNO meminta PAS supaya mengkaji sama ada dia benar-benar nak dengan Perikatan Nasional, iaitu bersatu, ataupun sebaliknya. Tak bolehlah pertahankan Perikatan Nasional, perkukuhkan muafakat nasional. Itu satu ayat politik yang akhir sekalinya siapa tak tahu yang akan menjadi sasaran. Kita kena ingat, apa yang dikatakan itu tak boleh berlaku. Kalau PAS bertanding, contohnya berhadapan dengan Pakatan Harapan, maka muafakat nasional ni UMNO kena menyokong. Tetapi kalau UMNO bertanding dengan bersatu, iaitu Perikatan Nasional, PAS bahagian daripada Perikatan Nasional, maka UMNO dalam situasi kalah-kalah, bukan menang-menang. Satu kerugian. PAS dalam situasi menang-menang. Maka kita mintalah dalam mesyuarat perhubungan semalam, kita buat keputusan, kita masih lagi menghormati PAS, supaya PAS buat keputusan sama ada nak dengan bersatu ataupun dengan UMNO. Dia kena bagi tahu. Dia tak boleh tak bagi tahu. Sebab rakyat nak tahu. Kita orang politik ni, ahli UMNO ni, nak tunggu jawapan supaya rakyat tahu. PAS nak dengan BN ataupun nak dengan PN. Kalau nak dengan PN, okey, kita terpaksa kena berlawan lah. Biasalah demokrasi. Rakyat pun sebenarnya hari ni dia nak memilih juga. Nak memilih siapa yang boleh jadi kerajaan dan sebagainya. Dan dalam soal Ketereh tadi, Ketereh buat keputusan tanpa merujuk kepada Badan Perhubungan. Kita telah buat usul daripada 14 bahagian di negeri Kelantan, satu bahagian tidak boleh mengadakan mesyuarat kerana digantung, iaitu Tanah Merah, dan 13 yang boleh bermesyuarat. Daripada 13 ini 12 bahagian bersetuju membawa usul supaya UMNO tidak ada kerjasama dengan bersatu. Ini yang diusulkan. Dan hanya satu bahagian pun tidak mengusul untuk bersama. Ketereh tidak mengusul pun untuk bersama. Tidak ada usul setakat saya tahu. Tiba-tiba akhirnya dalam 3-4 hari lepas keluar kenyataan daripada UMNO bahagian Ketereh, mengusul ataupun meminta
Datuk Seri Presiden tanpa melalui Badan Perhubungan. Tidak ada solidariti dalam UMNO di Kelantan. Apa yang dilakukan oleh Ketereh. Sebab itulah kita lihat keputusan yang dibuat oleh Badan Perhubungan, ia dianggap satu keputusan terpencil yang dibuat oleh Ketereh. Ialah betul lah, kita tahu Tan Sri Anwar ini seorang menteri. Tetapi walaupun menteri, beliau terpaksa kena menghormati institusi parti. Melainkanlah beliau itu sudah tak nak pada UMNO. Nak join bersatu ataupun sebagainya. Lainlah. Tapi kalau dia rasa dia masih lagi UMNO, dia terpaksa mengambil kira. Walaupun kami ini marhain, tidak ada jawatan penting, tidak ada kelebihan, tidak ada ketokohan, hanya duduk dalam Badan Perhubungan, Datuk Jazlan sebagai pengurusi perhubungan, kena ambil kira. Jangan menampakkan UMNO di Kelantan ini berpecah. Akhir sekali UMNO Perhubungan, UMNO di Kelantan terpaksa kena mengeluarkan kenyataan ini. Dan kita putuskan 12 ketua bahagian semua hadir. Dan kedua 12 bahagian ini bersetuju apa yang diusulkan oleh bahagian masing-masing. Mungkin saya boleh memberikan satu kronologi mengenai keputusan yang dibuat semalam mengenai hubungan antara UMNO dan juga PAS. Mungkin daripada rentetan penolakan 12 bahagian hubungan di antara PBBM dan juga keputusan yang telah dibuat oleh Datuk Wira Pengerusi Perhubungan UMNO di Kelantan untuk menarik sokongan kepada Perikatan Nasional. Adakah perkara ini yang menjadi asas kepada persoalan mengenai hubungan UMNO dan PAS itu sendiri? Dia kita kena faham. Saya balik kepada Datuk Pengerusi, Datuk Yang Berhormat Datuk Jazlan. Dia menyokong bajet. Kalau dia nak lagi awal lagi, bajet pun tak lulus. Tapi demi rakyat, Datuk Yang Berhormat Datuk Jazlan Yaakob, Pengerusi Badan Perhubungan, menyokong bajet. Selepas sokongan pada bajet, dia menarik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia menarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin Yassin apabila pada 1 hari bulan 1 12 bahagian di Kelantan menolak kerjasama dengan Bersatu. Maka dia kena buat pilihan. Satu penegasan perlu dibuat sebab beliau adalah pengurusi Badan Perhubungan. Dan saya yakin perkara itu tidak mudah bagi untuk Datuk Wira untuk membuat keputusan. Satu benda yang begitu seksa. Dia terpaksa membuat satu keputusan yang mengorbankan diri dia sendiri. Terpaksa kehilangan jawatan GLC. Jawatan GLC dia letak. Lepas tu dia hilang juga sumbangan kerajaan sebanyak 3 juta peruntukan kerajaan untuk ahli parlimen yang sebelah kerajaan. Dia hilang segala-galanya. Tetapi hilang kerana ianya memperjuangkan apa yang rakyat, apa yang UMNO peringkat bawah ataupun akar umbi mahu. Sebab dia kena ada 2 pilihan. Satu, terpaksa menarik diri daripada kerajaan ataupun daripada Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu. Ataupun dia terpaksa kena letak jawatan pengurusi. Itu yang dia kata. Kalau dia nak senang, dia boleh pergi, dia kata ni semua, kalau kita cakap bahasa kampung lah, ni semua ni orang bawah tak nak ni Tan Sri. Saya kena buat keputusan. Kalau Tan Sri tak nak bagi keputusan, contoh saya kata, kalau PN tak nak buat keputusan, nak bagi saya menteri apa, saya akan tarik diri. Mungkin dia akan dapat. Ataupun apa-apa kelebihan dia akan dapat. Tetapi demi perjuangan UMNO. Sebab itulah yang ada dalam UMNO hari ini, tak semua lagi adalah pejuang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi dugaan kepada UMNO. Sebenarnya ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Daripada kita menang dahulu, kita puja, si Anu ni, si Anu, Tan Sri ni, Datuk Sri ni, kita puja. Apabila UMNO kalah, tewas, tiba-tiba mereka ni lagi
lagi. Hilang dari radar. Hilang dari radar. Ada yang tak sanggup bertanding. Tak nak jadi MKT. Lagi. Dan ahli UMNO dapat menilai pemimpin-pemimpin pada masa itu. Selepas pada itu, ada lagi pemimpin yang terpaksa dinilai bahawa pemimpin ini ni. Sampai hari ini. Bukan setakat pemimpin, pengikut pun ada. Yang cari makan kerana kontrak dan sebagainya. Tak apa. Pergilah. Kita tak kisah, pergilah kamu nak pergi. Pergilah Tok Pa nak pergi. Tinggallah kami bersendirian, tak apa. Sebab kami tahu UMNO ini adalah sebuah parti perjuangan. Yang ada ini adalah pejuang-pejuang. Tak apa kita kalah, kita apa pun, tapi kita tetap bersama dengan UMNO. Demi survival rakyat Malaysia sebenarnya. Yang kita mempunyai pengalaman, parti kita mempunyai pengalaman 60 tahun lebih mentadbir negara. Dan parti yang paling lama, yang cukup strukturnya, tak semudah parti-parti lain. Ada yang baru tubuh jadi kerajaan, yang baru tubuh ni. Jadi saya rasa baguslah apa yang berlaku, dan insya-Allah rakyat buatlah pilihan. Seperti mana yang saya kata lepas-lepas, hari ini politik ahli parlimen. Ahli parlimen lari ke sini, maka boleh merubah landscape politik itu sendiri. Tapi pilihan raya apabila sampai ke tahap pilihan raya, ahli parlimen terpaksa menjadi fakir peminta sedekah dengan rakyat untuk meraih undi. Rakyat akan menentukan. InsyaAllah saya rasa rakyat Malaysia, rakyat yang bijak-bijak, terutama yang muda-muda, yang muda-muda, dan insyaAllah pengundi 18 tahun ini kita doakan supaya mereka ini boleh mengundi juga. Boleh mengundi, dah kita bersetuju di parlimen dan sebagainya, insyaAllah lah. Dan anak-anak muda ni menunggu untuk mengundi.